Bina perniagaan atau hanya sekadar membina side income? Ini perjuangan saya. InsyaAllah saya ingin membawa terutamanya yang sebangsa dengan saya untuk anda lebih memahami sebenarnya satu perkara yang merisaukan, satu perkara yang bukan merisaukan, satu perkara yang menjadi perjuangan saya dalam bisnes, iaitu untuk mengubah mindset orang berniaga di luar. Jangan sekadar side income. Kita ingin membina rumah, kita ingin membina perniagaan. So itu soalan pertama saya pada malam ini kepada semua usahawan-usahawan yang ada di dalam ini. Alright? Better korang tak payah komen, tak payah chat-chat. Better dengar benda ni, letak handphone korang depan. Okay? Fokus ilmu. Better saya cakapkan kepada semua yang ada dalam ni, letak handphone korang, ambil satu bekas, letak di depan, ambil pen dan ambil kertas. Tulis nota ilmu yang anda dapat malam ni. Sebab ilmu yang anda dapat malam ini bukan dari saya. Ini adalah daripada Tuhan, daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada anda. So manfaatkan untuk tulis. Kalau anda komen, ambil waktu. Saya percaya bila anda komen-komen ni maksudnya anda pegang handphone. So bila anda pegang handphone, saya tahu letak dekat depan dan okey, malam ni kita belajar insya-Allah. Ilmu ini diiringi, kelas ini diiringi oleh jutaan malaikat. So kita fokuskan untuk belajar sama-sama ya. Okey. Bina perniagaan atau hanya sekadar membina side income. Dua benda ini adalah berbeza. Tetapi ramai orang di luar berniaga, mereka hanya memfokuskan apa yang dilakukan itu sekadar mencari side income. Dan ini perjuangan saya. Saya nak bantu orang dekat luar untuk anda sebenarnya membina perniagaan. Membina perniagaan dengan membina side income adalah dua identiti yang berbeza. Membina perniagaan adalah orang yang membangunkan satu rumah, membangunkan satu perniagaan yang mana dia menyiapkan, tulis ayat ni, dia menyiapkan diri dia bila waktu dia sakit nanti, bila waktu dia tua nanti, bila waktu dia meninggal nanti. Tulis ayat tu. Membina perniagaan adalah seseorang usahawan yang menyiapkan diri dia bila waktu dia sakit nanti, bila waktu dia tua nanti, bila waktu dia meninggal nanti, akan still masuk income tersebut. Itu membina perniagaan. Income akan still masuk. Itu bina perniagaan. Orang yang mencari side income adalah sekadar untuk penuhi keperluan. Dan bila dia sakit, side income tu akan stop. Dah tak boleh masuk duit. Dan bila dia tua, side income tu juga tidak boleh masuk. Dan bila dia meninggal, waris anak-anak yang ditinggalkan juga tidak ada perkara yang dia boleh teruskan bila side income. So kena faham dua identiti ini, iaitu membina perniagaan adalah berbeza dengan side income. So malam ini saya ingin mengajak semua yang ada dalam ini untuk saya share kepada anda tentang membina perniagaan. Ini perjuangan saya dalam intri. Inilah perjuangan saya. Sebab tu saya sangat tegas dalam intri. Saya sangat tegas sebab saya nak lahirkan orang yang membina perniagaan yang faham di dalam perniagaan ni tidak ada benda yang mudah. Yang dia faham. Di dalam perniagaan tidak ada benda mudah dan dalam perniagaan ini jangan mengharapkan pujian dan dalam perniagaan ini bukan sesuatu perkara yang kau akan tembuhi benda indah-indah. No. Tapi setelah perniagaan itu terbina, korang akan start menjumpai benda-benda indah. Itu kita nak. Apa maksud menjumpai benda-benda indah? Bila anda sakit, income masuk, itulah indah. Anda dah tak boleh COD barang, dah tak boleh nak promote barang, dah tidak boleh pergi ke pejabat pos, tidak boleh menjual, tapi duit masuk. Itulah yang indah kita mau. Bila kita dah mati, anak-anak kita still dapat apa yang kita tinggalkan, still dapat income setiap bulan hasil daripada tulang pak kerat kita lakukan masa kita ada tenaga dan masa kita hidup. Itulah perkara indah yang kita ingin bina di dalam bisnes. Alright. So, formula orang berjaya. Ini korang kena tulis. Sebab tu saya minta anda ambil nota. So, bila saya kata jawab, anda kena jawab. Malam ni dia technical, manual. Formula orang berjaya, nombor satu adalah dia kenal diri dan dia tahu apa dia nak capai. So sekarang saya nak anda tulis di nota anda 5 perkara yang anda nak capai dalam bisnes.
Okay, tulis sekarang. Kalau ada yang tak ada nota, mungkin korang boleh type dekat screen lah. Mungkin ada yang tak ada nota, boleh type dekat screen. Ada yang kata bina perniagaan, ketik dekat nota. Sebab saya nak nanti, nota-nota korang ni, saya akan buat satu status di dalam grup ini. Siapa nota tercantik, saya akan bagi RM100. Siapa tulisan tercantik, kemas nota dia, saya akan buat satu posting lepas kelas ini di grup Protoje ini. Siapa yang nota dia cantik, terpilih, saya akan berikan kepada anda duit RM100 dan saya akan berikan anda setiap satu produk yang ada di, saya akan berikan anda percuma produk yang tak ada dekat market lagi. Iaitu produk Bio3C dan juga vitamin C untuk kanak-kanak dewasa. Ini tak ada dekat market. Kalau anda dapat, boleh dikatakan anda adalah orang pertama yang dapat produk kami. Saya akan berikan anda percuma. So, tulis nota cantik-cantik. Okay, so tulis, jawab sekarang, tulis apa yang anda nak capai dalam bisnes. Tulis 5. Tulis sekarang 5 yang anda nak capai di dalam bisnes. Okay, alright. Nombor 2, tulis jangan berfikir saya nak malam ni, kita jangan berfikir. Sebab kalau kita tak berfikir sebenarnya itulah yang ada dalam kita punya hati. Tak apa, salah, tulis, jangan fikir. Bila saya suruh tulis, terus tulis. Tak payah, dan jangan tanya orang sebelah. Terus tulis. Yang kedua adalah, Alhamdulillah, kenapa anda wajib capai perkara yang anda tulis tadi? Kenapa anda kena wajib capai? Contoh, saya bagi contoh. Apa saya nak capai dalam bisnes? Saya bagi contoh saya. Saya sebenarnya nak capai dalam bisnes, bila saya sakit, terutamanya bila saya buat apa-apa, income masuk. Saya nikmati income itu setiap bulan RM100,000. Itu target saya. Kenapa wajib capai perkara itu? Sebabnya, kenapa saya wajib capai? Sebab bila saya dah tua nanti, saya cuma nak melancong. Saya nak pergi semua negara jejak Rasul dengan jejak Nabi. Saya nak pergi negara-negara itu. Sebab tu saya perlu bina sekarang supaya saya banyak duit dan saya nak menjejak jejak Rasul tersebut. Yang ketiga, apa kemungkinan masalah wujud jika tak capai? Korang tulis 3 perkara. Yang ketiga ni saya nak anda tulis 3. Apakah kemungkinan masalah wujud kalau anda tak berjaya capai yang anda tulis di atas tadi? Contoh macam saya. Kalau saya tak berjaya capai, nombor 1 saya akan sedih. Kedua, saya rasa saya ni adalah seorang hamba yang tak berjaya. Saya akan kecewa. Sebab kenapa? Saya tak boleh menjejaki negara-negara, tempat-tempat peninggalan Rasulullah SAW, para rasul dan juga nabi. Itu maksud dia. Saya akan rasa kecewa kalau saya tak capai benda tu. So anda tulis ini, tulislah. Yang keempat adalah apa anda kena lakukan untuk capai hal itu. Tulis lebih daripada 2. Apa yang perlu anda lakukan untuk capai hal-hal yang anda nyatakan di atas. Macam saya, kalau saya sebagai contoh, apa yang saya akan lakukan? Nombor 1, saya akan all out pada waktu saya bertenaga ini. Pada waktu saya ada kudrat, saya akan all out. Kedua, saya akan fokus pada satu perniagaan. Maksudnya pada satu syarikat. Tidak kisahlah syarikat tu ada 10 produk kah, 1 produk kah, 500 produk. Saya akan fokus pada syarikat itu. Sebab bagi saya adalah, kalau dalam satu syarikat tu saya tidak boleh ada simpanan 1 juta, adakah bila saya pergi syarikat lain saya juga akan boleh ada simpanan 1 juta? Sebab perniagaan ni sama sahaja sebenarnya. Kau jual apa sama sahaja. Yang membezakan adalah orang yang menjalankan perniagaan itu. Cara dan strategi dia. Okay? Anda dah tulis So anda dah tulis, good. Tulis dekat nota. Siapa yang tercantik nanti saya akan bagi RM100 dan juga saya akan bagi beberapa produk saya postkan kepada anda. Okay? Good. Saya suka sebab tak ada yang komen. Tinggal seorang je komen. Good. Macam ni lah anak murid. Anak murid. Tiba-tiba anak murid. Okay. Matlamat utama berniaga. Kita berniaga sebenarnya ada 4 perkara yang korang kena masukkan dalam kepala. Jangan hanya sekadar side income. Tadi saya yakin ada yang tulis ada simpanan, ada side income. Sebenarnya dalam matlamat jangka panjang, korang fikir ni saja. Number 1 adalah mewujudkan bisnes jangka panjang. Bila anda mewujudkan bisnes jangka panjang, anda membina strategi jangka panjang, apakah yang berlaku? Ini topik yang saya ajar korang minggu depan, iaitu bagaimana cara kita design hidup kita, perniagaan kita 5, 10 tahun, 30 tahun dan 100 tahun lepas kita mati. Minggu depan saya akan ajar korang benda ni. Saya ada design ni.
Bila saya dah mati nanti, saya ada design macam mana duit still masuk dan dia menjadi saya punya sedekah berterusan. Itu saya akan ajar minggu depan pada hari sama, hari Rabu. Okay, first matlamat utama berniaga, bisnes jangka panjang. Bila kita ada matlamat bisnes jangka panjang, korang jangan risau, duit akan masuk automatik. Sebab saya tidak ada tulis pun dekat sini nak saya income, nak duit banyak. Nombor 2, diwarisi. So kalau perniagaan korang bina tu boleh diwarisi, don't worry, automatik duit akan masuk. Yang ketiga, sakit perniagaan tu tetap berjalan, automatik korang akan dapat income. Dan nombor 4, mati, waris akan nikmati. Nampak tak keempat-empat perkara yang saya tulis ni, saya tidak ada tulis pun tentang membina income, nak set income, nak duit 1 juta, 2 juta, saya tak ada tulis. Saya tulis 4 ni saja dan saya nak share kepada anda, kalau inilah bisnes, kalau inilah cara anda berfikir di dalam bisnes, why anda bisnes, korang akan dapat duit yang banyak. Sebab keempat-empat ni adalah formula jangka depan. Saya adalah manusia yang berfikir jauh ke depan. Saya berniaga bukan saya nampak tahun ini. Saya berniaga saya tengok yang future punya. Dan saya menuju jernih ke arah itu. Dan saya kongsi anda apa yang saya lakukan. Okay. Contoh kita nampak macam mana Coca-Cola, owner dia dah meninggal tapi masih berjalan. Ini yang kita nak sebenarnya. Dan korang tahu tak? Do you know Coca-Cola, aku tak boleh sebut dah SOLD. Macam mana sebut tu? Coca-Cola bahasa Melayu dia jual only 25 bottle in its first year. John, ini kita boleh nampak benda ini. Bayangkan Coca-Cola tahun pertama 25 botol saja terjual. Dan kalau korang kaji, tak silap saya tahun ke-6 ke ke-10 baru dia pulang modal. Maafkan saya kalau salah. Kedua, anda boleh tengok KFC. Macam mana KFC dia gagal sebanyak 1009 kali. Tapi dia tak berhenti, dia still mengharap. Tulis ayat ni. Dalam bisnes, tulis ayat ni. Dalam bisnes bukan strategi, tulis ayatnya. Dalam bisnes bukan strategi yang power. Tulis. Bukan strategi number 1. Dalam bisnes bukan strategi number 1. Bukan marketing number 1. Okay. Bukan networking number 1. Tetapi di dalam bisnes number 1 adalah belief. Itu saja. Belief, iaitu kepercayaan. Itu saja. Kau percaya apa yang kau buat itu akan berjaya walaupun dia gagal 1009 kali, kau tak akan give up. Kau percaya apa yang kau buat itu akan berjaya walaupun kau jatuh, kau akan bangkit balik. Kau percaya, believe apa yang kau buat itu akan berjaya. Ada 1 juta orang kutuk engkau, seorang saja sokong atau tak ada orang sokong kau langsung, kau akan terus bergerak. Believe. Dan jangan main-main dengan belief ni. Anak-anak yang masih kecil, kalau korang salah masukkan belief dalam hati diorang akan jadi anak yang korang tak inginkan. Dan percaya tak kita masa kecil, diri kita sekarang dibentuk dengan apa yang kita lalui masa kita kecil. Kita melihat mak ayah kita, dia akan membentuk kita punya karakter, kita punya belief. Kita punya belief. Macam saya tak boleh main yang kalau pergi Sunway Lagoon, yang naik atas tinggi-tinggi tu saya tak boleh naik. Sebab saya ada case masa kecil. Dan dia membentuk saya punya belief system. Yang mana masa kecil saya naik benda tu yang gulonsor-gulonsor tu kan. Dan saya termuntah. Dan saya rasa jantung saya akan jatuh pada waktu kecil. Dan benda tu dia menjadi sistem belief saya sekarang. Sampai sekarang saya tak berani naik benda tu. Alright? So kena belief first. Sebab kalau anda tidak ada belief dalam diri bila anda berniaga, korang akan cepat hancur. Datang satu halangan, orang kritik, orang cakap macam-macam, korang akan hancur. Sebab kau akan cakap, betul lah apa dia cakap, betul lah apa orang tu kata, betul lah, habis. Kau dah tak ada belief dalam diri. Okay, second, kalau kita nampak Jack Ma, punca 30 kegagalan menjadikan dia dapat 300 bilion. 30 kali kau gagal. Why? Kita jangan nampak dia punya kejayaan sekarang. Kita nampak
bukan kita sekadar nampak apa proses dia, tetapi cuba korang nampak ni, 30 gagal, tapi dia mencipta 300 bilion. Sebab apa? Dia believe apa dia buat. Nampak tak? Dia believe. So bila anda leader, bila anda adalah anak buah, korang ada leader atasan, contoh macam dalam intri, korang ada legend, korang ada branch, kau believe tak pada kau punya leader? Kau believe tak pada kau punya branch? Kau believe tak pada kau punya founder? Sebab tu saya dalam intri, mana-mana yang tak believe dengan saya, sila pergi jauh. Jangan berniaga dengan saya. Sebab saya tahu kau tak akan berjaya dengan aku. Sebab believe tu dah tidak ada. Dia senang saja. Sebab tu kalau korang dah start dah tak believe pada orang yang korang berniaga sama-sama, please pergi buat benda lain. Sebab belief tidak ada, apa pun kau lakukan lepas itu, dia akan ada limited belief. Dia akan ada penghalang. Minggu depan juga saya akan ajar 7 perkara yang korang kena delete sebelum berniaga. Itu minggu depan. Alright, so bisnes bersih lama. Ini topik kita malam ni. Bisnes, aduh terbelit aku nak cakap bisnes ni. Bisnes bersih lama, first, modal wajib ada. Itu yang bisnes lama-lama. Modal kau kena keluar, ada MOQ, nak jadi stokis, nak jadi agent, kena ada jumlah tertentu kena ambil, baru boleh. Dan anda tak boleh ambil seunit-seunit. Nombor 3, pos barang sudahlah ambil. MOQ ada bayar lagi, betul pergi pejabat pos, kena pos sendiri pula, angkat barang banyak-banyak. Itu bersih lama. Kalau tak habis stok, modal lambat dapat. Kena rolling semula untung dan modal untuk dapatkan produk. Tiada slip gaji untuk tingkatkan taraf hidup. Tidak diwarisi. Anda sakit, meninggal, bisnes pun ikut meninggal. Tinggi risiko. Stok tak habis, simpan bawa meja atau makan sendiri. Ini bersih lama. Yang saya pun dulu ikut. Benda macam ni. Berlaku adalah melambatkan modal saya. Padahal dalam bisnes, modal is a king. Kalau anda nak grow, dia kena ada modal. Tapi bila ada benda-benda macam ni bersih lama, anda tak boleh rolling. Anda nak rolling modal tu besar, anda kena dapatkan untung dulu baru rolling. So gunakan kalau anda berubah, bisnes anda tidak mau berubah, every day dunia ini berubah setiap saat. Nokia tak nak berubah sebab tu dia jatuh. Yahoo tak nak berubah sebab tu dia jatuh. Kodak ambil gambar tu, kamera dulu tak nak berubah sebab tu dia jatuh. Kau ingat kita manusia dalam bisnes, kalau kita tak nak ikut perubahan teknologi zaman, kita boleh pergi jauh. Boleh kau buat duit, tapi trust me, bila dia sampai tahap matang, kau akan stop. Sebab dalam bisnes, dia ada tahap dia. Start, grow, matang, die atau lahir balik. Itu saya akan ajar next. Korang kena ambil ilmu ni. Itu saya akan ajar next. Percuma saja kelas ni. So, kita nak kaji. Korang sebenarnya dalam versi lama ke versi baru? Versi baru, ini dia. Macam intri kami guna versi ini. Kami dalam intri tidak ada modal. Ada yang tanya, macam mana intri boleh grow? Alhamdulillah, izin Allah SWT. Nombor 1, tidak ada modal. Kami tiada modal. Kedua, tiada MOQ. Kau ambil si unit pun kau still dapat harga agent. Kalau kau agent, kau ambil si unit pun kau boleh bayar harga agent. Si unit. 3, tidak perlu pos barang sebab semua HQ poskan. Inilah versi baru. Keempat, tidak perlu risau keluar rumah. Dengan waktu COVID sekarang, kalau kau masih guna cara lama, kau tak risau ke? Family kat rumah tak risau. Zero risiko. Apa saya maksudkan dengan zero risiko? Sangkut. Zero risiko itu adalah sebab kau tak perlu keluar modal. So zero risiko. Yang kelima, keenam, anda beli untuk diri sendiri pada harga ejen walau seunit. Anda beli 1 unit pun, anda still dapat harga ejen. Kalau anda stokis, beli 1 unit pun, anda still dapat harga stokis. Ada slip gaji pula tu. Kalau anda sakit atau meninggal, income boleh diwarisi dan terus masuk ke akaun anda. Bina perniagaan masa sihat untuk menghadap hari sakit. Inilah versi era moden. Versi teknologi, versi bukan lama punya. Cuba tengok bisnes yang anda join sekarang. Adakah dia versi lama ataupun versi baru? Saya tak kata versi lama itu tak elok. Tapi dengan keadaan sekarang, anda perlu fikirkan perniagaan anda itu untuk berubah ke versi baru. Sebab kalau anda tidak mau berubah, perniagaan anda secara lama, dunia ini berubah setiap saat.
Korang akan ditelan oleh kemajuan dunia. Perubahan dunia akan telan korang. Alright? Okay. Okay. Semua dengar Semua clear? Waalaikumsalam Melissa. Alright, so ini contoh e-commerce. Macam kami dalam Intri, kalau korang bisnes lain, kalau korang adalah founder lain atau produk lain, it's okay. Korang kena fikirkan something untuk invest pada teknologi. Saya boleh tunjukkan lepas ini nanti macam mana saya invest pada saya punya bisnes. Dan macam biasalah bila kita lakukan perubahan ni akan ada orang tak suka. It's okay. Sebab bagi saya adalah saya tahu mana yang terbaik untuk diri saya tahu mana yang terbaik untuk saya punya tim. Masa kita kecil, mak ayah kita marah kita. Betul tak? Masa kita kecil, mak ayah kita marah, membebel. Kita akan cakap apa? Jahat lah mak ni, membebel je. Pada waktu itu kita nampak benda tu tak elok. Tapi pada pandangan mak ayah tu, bebelan dia sebenarnya adalah untuk kebaikan kita. Kita sedar tak masa kita kecil? Tak kan? Bila kita dah dewasa, kita dah ada anak, barulah kita akan fikir, ya Allah, arwah mak saya dulu, mak saya masih, atau kalau dia masih hidup ni lah, sebenarnya dia dulu lakukan benda yang betul. Nampak? Dalam bisnes, this is apa tak saya cakap. So sama juga slip gaji, korang kena ada slip gaji. Walaupun korang berniaga tepi jalan, korang kena ada. Bisnes era moden wajib ada slip gaji. Walaupun anda agent, anda stokis. Kalau anda berniaga produk lain, tanya founder korang. Please wujudkan slip gaji dalam bisnes kita. Kalau anda founder, please wujudkan slip gaji untuk anda punya team. Bincang dengan bank macam mana slip gaji itu boleh diguna pakai. Alright? Yang seterusnya adalah bisnes dia melibatkan dua perkara. Ini saja, ingat ni, tulis ni nota. Bisnes dia melibatkan dua perkara. Pelanggan dengan produk, ini saja. Dan malam ni saya akan ajar korang dua ni. Macam mana nak kuasai dua ni ni ustaz ni. Ustaz ni tak tulis nota ke? Korang yang komen-komen ni tak tulis nota. Sambil komen tu sambil dengar sambil tulis nota. Okay, so produk dia ada dua, iaitu pelanggan dengan produk. So, produk dia kena wujud yang dipanggil sebagai grade produk dan grade pelanggan. Kalau korang ada produk yang bagus dan ada pelanggan yang bagus, you are win dalam bisnes. Tulis tu. Korang tulis ayat ni. Untuk win di dalam bisnes, aku perlu ada produk yang bagus, iaitu grade produk, dan juga aku kena ada pelanggan yang bagus. Bukan semua orang nak kau ambil jadi pelanggan. Dengar betul-betul. Customer dengan pelanggan adalah dua identiti yang berbeza. Dengar tu. Customer dengan pelanggan, client dengan customer, apa pula aku cakap ni? Ialah customer dengan pelanggan, bukan bahasa Inggeris ke? Pembeli dengan pelanggan adalah dua identiti yang berbeza. Tulis ni. Pembeli dengan pelanggan adalah dua identiti yang berbeza. Dan untuk korang win di dalam bisnes, korang perlu ada pelanggan yang banyak. Bukan pembeli yang banyak, tetapi pelanggan. Tulis ni. Grade produk tak payah cerita lah sebab korang tahu. Kebiasaannya founder tahu benda ni. Dia akan wujudkan produk-produk yang bagus. Tetapi yang kedua ni korang kena faham. Tulis ni, number one, bukan semua orang aku perlu ambil jadi aku punya pelanggan. Tulis nombor satu. Nombor dua adalah pembeli dan pelanggan adalah dua identiti yang berbeza. Dan nombor tiga adalah untuk korang win dalam bisnes, korang kena ramai pelanggan, bukan pembeli. Alright, so apa maksud dia? Pembeli adalah orang yang beli. Pelanggan adalah orang yang akan repeat. Dan dia tak cerewet. Dia tak menyusahkan kau, dia tak banyak mulut. Itu adalah pelanggan. Tetapi dari pelanggan dia bermula dari pembeli dulu. Dengar tu. Pelanggan dia bermula dari pembeli dulu. Sebab itu korang kena bijak scan. Siapakah pembeli aku ini yang akan menjadi aku punya pelanggan. Kedua-dua adalah berbeza. So apa yang korang kena tahu, saya nak tanya korang satu soalan. Yang mana korang nak? Korang mau 1,000 pembeli yang beli sekali ataupun 100 pembeli atau pelanggan yang beli berulang-ulang? Yang mana korang nak? Saya ulang. Yang mana kamu mau?
Adakah 1,000 pembeli yang beli sekali atau 100 orang iaitu pelanggan yang beli berulang-ulang? Mesti korang nak yang 100 tu. Sebab tu dalam bisnes it's not about aku nak bahasa Inggeris pula. It's not about many people. No. Dia tentang korang kena wujudkan great pelanggan. Cari pelanggan tu. Kalau kau jual harga barang harga 120, minta maaf ya saya bagi contoh. Minta maaf banyak-banyak. Bukan saya kata nak rendahkan, saya bagi contoh. Kalau kau jual produk harga 120, adakah sesuai kau pergi promote dengan makcik-makcik cleaner? Sesuai, mungkin dia beli. Tetapi keupayaan dia untuk beli berulang kali itu adalah limit. Sedangkan kau nak win dalam bisnes, kau perlu great pelanggan yang dia akan berulang-ulang beli, berulang-ulang beli, berulang-ulang beli. Clear? Okay. Siapa yang sangkut tu bukan masalah dekat kami. Itu masalah korang punya line. Sebab saya ni, belakang PC saya ni adalah saya punya internet. Okay. 8 teknik yang saya akan cuba kongsi hari ini. Teknik posting di Facebook, teknik menggunakan status WhatsApp, teknik menggunakan story Facebook dan IG, teknik menggunakan grup komuniti setempat, teknik menggunakan nombor telefon di handphone, teknik menggunakan customer sedia ada dan teknik kuasai kawasan setempat. Tapi saya tak akan cerita keseluruhannya sebab saya akan ambil beberapa saja dulu untuk malam ni. Kita akan sambung next. Allah Akbar. Alright, apa kehendak pelanggan? Ini fokus. Apa kehendak pelanggan? Kehendak pelanggan yang korang kena faham. Saya nak tanya korang, cuba korang komen. Cuba korang fikir, apa kehendak pelanggan yang korang tahu? Korang kan menjeriti bisnes dalam ni. So cuba minta tolong saya untuk anda komen. Apakah kehendak pelanggan rasa-rasanya? Cuba kau fikir, aku ada pelanggan yang beli. Apa rasa-rasanya kehendak dia orang? Bagi komen. Sekarang ni saya benarkan korang untuk komen. Duduk kat tingkap untuk line clear. Ustaz. Ada yang kata repeat customer. Okay, soalan saya adalah korang rasa-rasanya apa kehendak pelanggan? Kalau korang boleh jawab ni, korang akan win. Saya kalau saya boleh menjual, kalau HQ Interior boleh menjual, saya akan menjual. Saya akan menjual. Tapi kita tak boleh jual. Kekenyangan tu kalau 8 tips sekaligus malam. Nak 100 pelanggan berulang-ulang. So apa kehendak pelanggan rasa-rasanya korang? Sorry, saya makan vitamin C Intri punya. Luqman kata kehendak pelanggan adalah quality produk. Masalah dapat diselesaikan. Azwar cakap kehendak pelanggan adalah masalahnya dapat diselesaikan. Kehendak pelanggan adalah barang bagus mampu milik. Itu kata siapa tadi? Emma. Okay. So membeli berpuas hati dengan barang. Nak dapatkan harga yang murah. Ia akan dapatkan harga murah. Okey, tak apa. Kita tengok. Ni dia. 99% ni berdasarkan research. Pelanggan membeli sebab emosi. Bukan sebab harga. So, lakukan sesuatu yang menyebabkan emosi mereka dipenuhi untuk masalah mereka hadapi. Ambil nota ini, tolong tampal dekat dinding. Tolong tampal dekat dinding. 99% pelanggan membeli sebab emosi, bukan sebab harga. So, lakukan sesuatu yang menyebabkan emosi mereka dipenuhi untuk masalah yang mereka hadapi. Saya bagi contoh. Contoh korang semua dalam ni. Sorry ya, minta maaf saya bagi contoh sahaja ni. Semoga benda ini akan memberi pahala dan kebaikan pada korang dan juga ibu korang. Saya bagi contoh. Korang ada mak kan? Dekat bank kau cuma ada RM100 saja. Tiba-tiba mak kau bagi tahu mak nak sangat makan dekat hotel Pavilion. Mak nak sangat makan dekat hotel Pavilion. Korang tahu kat Pavilion tu. Dan mak nak minggu ni juga. Mak tak tahan sebab mak rasa macam minggu ini adalah minggu terakhir mak hidup. So mak nak makan kat hotel Pavilion. Hotel Pavilion satu kali makan harga RM2,000. Kau ada duit RM100 je. Saya nak tanya korang. Apa korang akan lakukan bila mak korang tanya macam tu?
Dia kata mungkin dia akan pergi minggu depan. Minta maaf saya bagi contoh je. Korang akan nampak 2000 tu sebenarnya tak mahal. Sebab yang cakap tu adalah mak engkau yang melahirkan dan surga untuk engkau, dan kau akan lakukan apa sahaja untuk bawa mak engkau pergi makan kat pavilion. Kau akan cari duit sampai sanggup jual handphone, jual apa yang ada, jam, pinjam dengan kawan. Betul atau tidak? Why? Sedangkan benda tu mahal kot. 2000. Sebab emosi kau dah terganggu. Emosi kau adalah aku nak mak aku punya impian tercapai. Adakah kau peduli pada harga 2000 itu? Kau peduli tak harga 2000? Atau tiba-tiba mak sakit, masuk ke ward, ada masalah. Minta maaf bukan korang, bagi contoh. Saya doakan mak korang semua sihat walafiat, kita semualah. Tiba-tiba mak, doktor beritahu kena operate. Harga dia adalah 30,000. Apa korang akan lakukan? Nampak tak sesuatu? Dapat sesuatu ya? Okay. Masalah emosi pelanggan. Ni kita nak belajar malam ni. Masalah emosi pelanggan. Ambil nota. Takut, risau. Dua je masalah emosi pelanggan ni. Dua je. Kalau korang kuasai yang ni, you are win dalam marketing. Dalam bisnes. Takut dan risau. Takut dan risau ni dia akan membawa kepada emosi dia terganggu dan susah fokus kerja, badan letih sebab penat berfikir. Siapa dekat sini, kalau korang ada masalah, kau tidur pun badan kau sakit? Siapa? Kau tidur badan kau sakit, kau buat apa, makan pun tidak boleh sebab asyik fikir, takut. Ya Allah, risaunya aku, takutnya aku. Siapa pernah lalui benda tu? Betul tak? Dia akan buat emosi kau terganggu, kau susah nak fokus, badan kau akan rasa penat. Dua ni korang kena faham. Pelanggan, korang kena faham masalah emosi pelanggan. Apa ketakutan diorang dan apa kerisauan diorang. Bagi saya punya tim, tolong ambil nota. Sebab saya perhatikan Facebook korang, semua salah post. Bukan semua, 99%. Sebab tu saya memutuskan untuk buat kelas malam ni. Dan saya open juga kepada semua. Mari kita buat latihan. Kita ada latihan. Tolong jangan komen. Tulis dekat nota. Ini ada latihan, so korang kena tulis dekat nota. Jangan komen-komen. Nanti kan korang tak faham. Nota ni penting ya. Supaya bila aku dah habis kelas, korang dah ada nota lengkap. Ambil bagi aku minum sekejap. Okay, mari kita buat latihan. Jangan komen sebab saya nak korang betul-betul dapat ilmu ni. So ada latihan dia. Biasalah saya kan cikgu. Lepas kita ajar, kita share, kita akan buat latihan supaya murid-murid semua cepat faham. Begitu. Okay. Latihan pertama adalah sebagai isteri yang mempunyai anak-anak dan suami, apa ketakutan atau kerisauan anda bila PDPR ni berjalan di rumah? Saya nak korang tulis dekat nota korang. Sebagai isteri yang mempunyai anak-anak dan suami, apa ketakutan atau kerisauan anda bila PDPR berjalan di rumah? Tulis. Saya tak tahu apa, tapi tulis saja dekat nota korang. Sudah? Alright. Okay, kalau sudah, yang kedua. Jarakkan ya. Yang kedua ni. Okay, saya nak yang nombor 1 tadi. Korang dah tulis. Yang nombor 2 ni jarakkan kalau korang punya buku tu kertas A4. Buku biasa yang kecil. Sini. Contoh kertas korang macam ni. Yang saya pegang ni. Kalau korang guna kertas macam ni, lipat 2. So yang pertama tadi di atas. Yang kedua di bahagian kedua di bawah. Sebab ada nota saya suruh korang akan tulis dekat bawah nanti. Okay. Aku tunjuk apa ni? Part time staff saya punya ni. Nombor 2 adalah sebagai mak ayah, apa kerisauan anda bila anak-anak suka sangat minum Milo? Tulis dekat bawah. Apa? Contoh macam aku. Oh takut gula tinggi, suka apa semua tulis lah. Kencing manis lah. Apa tulis saja. Apa yang kau rasa. Nombor 3. Nombor 3 muka surat sebelah. Jangan berdekat.
Sebab kita ada ketugasan lepas ni. Sebagai seorang yang umur semakin meningkat, apa menakutkan anda jika anda berumur 45 atau 50 tahun ke atas nanti? Yang sekarang ni umur 30, 35, 25. Cuba kau fikir sejenak. Bila korang umur 45 atau 50 tahun ke atas, apa perkara yang kau takutkan berlaku pada diri kau? Apa yang korang akan nampak? Itu nombor 3. Apa yang korang takutkan berlaku pada diri korang? Macam saya selalu fikir macam, kalau aku umur 50 nanti, aku sihat ke? Aku dapat berjalan lagi ke? Aduh. Sebab aku nampak ada orang 50 terduduk. Nanti aku risau. Kelakulah. So yang keempat, di bawah pula nota. Kes COVID sekarang ni meningkat. Apa kerisauan anda kepada keluarga anda yang kena keluar bekerja? Mungkin kau isteri, suami kau keluar beri dia bekerja. Apa kau punya risau? Kalau kau suami isteri ada anak kau kena keluar, apa kerisauan korang? So tulis. Pelan-pelan bah. Kita mau habis cepat bah. Si Alderi ni. Cepat-cepat bah kau menulis. Ajar Nafisa, apa kerisauan aja? Bila dah umur 60 ni, 5 tahun lah atau 10 tahun akan datang, apa kerisauan? Itu maksud saya. Tulis. Sudah Okay. It's okay. Saya bagi korang sebanyak jawapan. Tengok sebelah kiri. Sebagai isteri yang punya anak-anak dan suami, apa ketakutan atau kerisauan anda bila PDPR berjalan? Betul tak? Kerisauan korang adalah, macam mana nak masak ni ada PDPR? Sempat ke aku nak masak ni? Nak beli bahan-bahan lagi? Aduh, bila aku nak pergi beli bahan-bahan lagi ni? Kalau tinggal anak nanti belajar, anak tu tak fokus macam mana? Nanti guru pula cikgu dia marah. Nampak? Betul atau tidak? Korang yang sedang PDPR, ini isu kerisauan korang yang berlaku bila PDPR ada dekat rumah. Saya tahu benda ni sebab saya ada dalam grup saya selalu nampak, diorang kongsi-kongsi aku gelak je. Okay. So sebenarnya korang tak payah tulis dah, aku dah bagi dah jawapan dia. Okay. Faham yang ini? Ini kerisauan. Kerisauan mak ayah, kerisauan seorang isteri bila perjalanan PDPR. So dapat dekat sini korang dapat tangkap Cuba kita tengok sini. Apa elemen emosi mak-mak waktu PDPR ni? Kita mau selarikan supaya korang faham apa emosi. Emosi diorang mak-mak pada waktu PDPR ini adalah kerisauan nak masak apa, tak cukup masa, menyebabkan nanti dirinya akan stres sebab banyak kerja nak buat. Betul atau tidak? Ini elemen emosi mak-mak waktu PDPR ni. Tengok ada yang kata betul sangat jawapan si S tu. So, tengok ni. Baca betul-betul sebelah kanan. Bagaimana produk anda membantu dan apa ayat yang anda kena gunakan. Cuba kita tengok sini. Saya back. Elemen emosi mak-mak sekarang ini adalah kerisauan nak masak apa. Tak cukup masa menyebabkan nanti dirinya akan stres. So, tengok pada produk. Ini contoh A. Saya ada bagi sampai 4 contoh. Selalunya, korang akan post dekat media sosial ayat macam ni saya perasan. Pes makanan hotel 7 bintang. Memang sedap. Sampaikan sangat banyak feedback mak-mak dapat pujian dari suami. Sebab sangat sedap. Ada 13 pes makanan dan akak jual murah-murah je kalau ambil banyak. Siapa nak sila PM? Ini A. Persoalan dia adalah, adakah A ini menjawab kepada emosi mak-mak itu tadi? Kerisauan mak-mak tadi nak masak apa? Cukup masa ke? So bila korang tulis macam ini, adakah menjawab pada kerisauan tadi, pada emosi dia? Jawapan dia A ini tidak menjawab. Dia tidak menjawab pada masalah. Sebab tu korang posting, korang close orang di WhatsApp, orang tu tak beli. B. Ini saya print screen. Saya jumpa dekat Facebook. Ayat dia.
Alhamdulillah syukur. Tak sangka pes masakan 165 Kitchen ni sangat digemari ramai. Berbalai-balai tambah dalam keadaan sekarang ni. Kita kawal pergerakan kita nak ke pasar atau pasar raya dan sewaktu dengannya. Mana nak jaga SOP lagi? Adakah ini menjawab kepada kerisauan yang saya tunjukkan tadi di depan? Kerisauan mak-mak bila PDPR ini. Jawapannya tak juga. Sebab tu tak ada orang beli. Tu belum lagi aku print screen si Muhammad Nazrin punya status ni. Ketiga, bahau pula. Musim-musim PKP mesti para isteri terkejar-kejar nak masak kan. Mana nak tengok anak PDPR lagi, kerja pejabat lagi walaupun WFH. Guru-guru mesti nak ber-GM dengan anak murid, mesti penat nak fikir. So saya nak tanya korang, antara ABC, yang mana menjawab emosi anak-anak tadi? Ada tak D? Tak ada. ABC, yang mana menjawab emosi mak-mak tadi? Antara A dengan B dengan C. Yang mana menjawab emosi mak-mak yang kita tunjukkan tadi? Jawapannya adalah C. Nampak tak yang C ni? Nombor 1 terkejar-kejar nak masak kan? Oh betul, aku memang terkejar-kejar PDF ni. Mana nak tengok anak PDR lagi, kerja pejabat lagi. Mesti penat nak fikir. Nampak tak sih? Dapat sesuatu ilmu malam ni? So betul kan? Sebab tu sebelum buat status Facebook ke IG ke, fikir dulu apa emosi yang nak diselesaikan. Bukannya aku dah jumpa pes makanan terbaik di dunia. Terbaik di dunia bagi engkau, bagi yang nak beli tu terbaik ke? So dapat sesuatu dekat sini. Saya dah bagi contoh sekali. Second, latihan kedua. Sebagai mak ayah, apa kerisauan anda bila anak-anak suka sangat minum Milo? Saya nak ni korang, supaya korang betul-betul faham tentang ilmu. Takut anak obesiti, takut anak kencing manis, takut buah pinggang rosak. Betul tak? Bukan Milo lah. Jangan, semualah dekat luar. Minta maaf saya tertulis Milo pula. Bagi saya Milo tak ada masalah pun sebenarnya. Tapi kalau kita terlebih ambil, okay? Milo tak ada masalah. Kalau kita terlebih ambil, anak-anak kita suka makan lebih. Okay? So itu kerisauan kita lah. Takut anak obesiti, takut anak kencing manis, takut buah pinggang rosak. So ini kerisauan kita. Cuba kita tengok. Jadi apa sepatutnya ayat anda gunakan? Saya nak anda komen sekarang. Sekarang ni saya bagi chance korang komen. Cuba korang fikir. Cuba fikir. Dengan ayat ni, kerisauan mak ayah kita, kerisauan mak-mak ayah-ayah bila anak suka makan ni manis-manis kena tambah susu. Pekat lagi, takut anak obesiti, takut anak kencing manis, takut anak buat pinggang. Cuba korang buat ayat. Kalau korang nak post kat Facebook. Apa rasa-rasanya ayat sesuai menjawab kepada persoalan emosi dan benda tu tadi? Macam Hidayah kata sembelit. It's okay, boleh letak apa-apa je. Itu saya bagi contoh. Alright. So, apa yang korang boleh lakukan? Saya nak tengok korang punya jawapan. Type. Apa yang sepatutnya di-post dekat media sosial? Bila dia tahu kerisauan ni. Ada yang kata susah membuang pun boleh. So, saya bagilah. So, senang saja. Tulis saja. Tapi ayat dia mesti macam ayat orang bercakap. Jangan fakta sangat. Contoh macam aduh. Tulis aduh pun tiada masalah. Contoh macam aduh. Takut anak saya di rumah ni suka betul makan benda manis-manis. Risaunya saya kalau diorang obesity nanti lepas tu macam ni. Tapi alhamdulillah saya terjumpa lah satu produk ni. Ni dia. Risau anak dan diri sendiri suka minum manis-manis dan takut nanti terkena macam-macam penyakit. Saya dah lama bertukar ke minuman rendah gula, guna buah kurma, guna minyak camelina yang semula jadi. So saya tak perlu risau dah. Cukup macam tu saja. Dah settle. Sekarang tak risau dah anak minum coklat berkali-kali sebab minuman coklat ekstrisi dah lah gula rendah. Tanpa susu pekat pun sedap. Itu pun boleh Ustaz Asnul. Dia akan menjawab emosi mak ayah tadi. Alright, so next. Latihan 3. Sebagai seorang yang umur semakin meningkat, apa menakutkan anda jika anda berumur 45 atau 50 ke atas? Risau nanti badan cepat bongkok masa tua. Penyakit 3 serangkai menyerang. So, apa yang korang kena lakukan? Inilah.
bila korang post tentang Nutrigol, contoh Baroda Intri, kita ada Nutrigol untuk harga emas. Apa yang korang akan lakukan? Dia tak payah. Boleh letak sedikit ada clinical study, tapi clinical study tu dia belum emosi. Itu fakta. Korang kena letak dulu emosi di depan. Pernah tak? Korang tak kesian ya tengok mak ayah korang bongkok-bongkok dah jalan. Korang tak risau tengok mak ayah korang solat pun duduk, tak kesian. Itu semua emosi. Ataupun korang sekarang umur 30 ke 40 tapi selalu rasa sakit pinggang, selalu rasa sakit badan-badan, selalu terutamanya di bahagian lutut. Tahu tak itu petanda bahawa anda punya tulang, anda punya sendi dah semakin uzur. Dan korang boleh bayangkan tak 5 tahun akan datang apa jadi dengan tulang dan sendi itu. Itu contoh. Alright? So, ini saya bagi korang ke semua posting tadi, semua yang saya bagi tadi ayat-ayat, korang kena post di semua media sosial. Facebook, IG story, kalau ada TikTok buat video. Dan ini saya bagi satu ilmu. 10 bahan utama yang memudahkan seller buat posting niaga. Kadang-kadang saya tengok korang tak manfaatkan. Alright? So, bila kita ada Facebook, itulah kedai kita. Number 1, gambar stok sampai. Korang kena ambil gambar. Post. Alhamdulillah barang yang saya order untuk customer ataupun barang, alhamdulillah kami sekarang ni tanpa modal. Saya dah order barang kepada customer. Sebab tu korang kena WhatsApp customer. WhatsApp. Assalamualaikum Mira, dah dapat barang ke? Dah dapat. Boleh tak Ira selfie dengan barang tu? Ataupun kalau segan, boleh tak ambil gambar? Sebab kenapa? Number 1 ni korang boleh post gambar stok sampai. Boleh tulislah ayat. Alhamdulillah walaupun time COVID sekarang tapi customer saya happy, barang dah sampai kepada dia dekat sana Hulu Selangor contoh. Kena ambil gambar stok sampai ni. Minta dengan customer atau diri korang sendiri. Pergi ke HQ ambil gambar, post. Benda tu akan menaikkan trust. Nombor 2, gambar stok yang hampir habis. Ini kebiasaan korang tak buat. Bagi yang pegang stok. Permulaan sampai ambil banyak-banyak. Bagi yang pegang stok lah. Macam kami Intri tak ramai dah pegang stok sebab kami zero modal. Ada juga lah yang ambil stok untuk COD dekat rumah. Masa stok sampai bagi nampak besar, ambil gambar. Lepas terjual nanti tinggal 2-3 biji unit, ambil gambar, tulis sebelum dan selepas. Hanya dalam masa sehari. Pagi tadi jam 8 ni gambar. Stok sampai. Ni petang pukul 3 tinggal yang ni. Barulah naik trust orang untuk, faham tak? Gambar berselfie bersama produk kena ada. Gambar sedang guna produk pun kena ada. Gambar perubahan diri selepas, sebelum dan selepas. Gambar on the way pergi COD pun kena ambil. Jangan di rumah saja. Masa PCOD tu ambil gambar. Alhamdulillah ni aku nak pergi hantar COD. Ni aku gantung kat pagar orang ni. Sebab tak boleh time COVID aku gantung. Post. Apa masalah dia? Kau punya Facebook kot. Post je lah. Sampai pitam. Screenshot WhatsApp pelanggan berminat dengan produk. Kalau dia ada WhatsApp kau, Assalamualaikum, saya tengok ada jual minuman kurma, boleh saya tahu harga? Itu pun kau boleh print screen walaupun dia tak beli. Post, Alhamdulillah ada orang berminat nak beli, ada orang berminat tanya pasal kurma ini, ada orang berminat nak beli paste makanan, ada orang berminat nak beli bateri C, ada orang berminat nak beli vitamin C. Kenapa tak guna semua benda lah tu? Kongsi sampai pitam. Ini result. Oh, sebab first time aku sebut result dengan betul. Selalu terbelit. Print screen. Orang selalu sebut print screen. Ini dia tulis screenshot. Aku tak tahulah. Print screen WhatsApp pelanggan buat pembayaran. Kenapa tak guna semua benda tu? Kadang-kadang kau pening, aku nak post apa lah hari ni. Nak post apa lagi kat Facebook. Ya Allah Tuhan, aku bagi 10 tu. Print screen diorang buat bayaran. Alhamdulillah dah dapat bayaran sebanyak RM8, RM3 daripada pelanggan ni. Alhamdulillah. Post lah. Gambar sedang COD pun buat. Screenshot testimoni pelanggan dalam WhatsApp atau Facebook. Benda tu semua dah ada. Pelanggan aku dah jam berapa dia ni. Ambil waktu korang sekejap. Tak apalah, kita ambil ilmu. Dah berapa lama dan kau tidur. Hidup kau macam tu juga tak berubah. So better malam ni ambil ilmu.
Kau dah umur berapa? Dari kau kecil sampai sekarang, kau dah tidur berapa lama? Hidup kau macam tu juga. So better malam ni ambil waktu buka mata luas-luas. Mana tahu dengan beberapa jam ini kau tahan untuk tidur, merubah kau punya hidup. Jangan asyik menternak lemak aja. Dalam siang tak boleh jogging, tak boleh pergi gym, menternak lemak. Asyik masak-masak. Dalam grup yang aku ada sekarang, sikit-sikit hantar pes makanan punya masakan. Siang kau menternak lemak, malam pun kau menternak lemak. So better exercise sikit menulis malam-malam ni ya. Jangan tidur sejak. Aku dah mula dah membebel. Okay. So pelanggan ni dia ada dua saja. Ejaan betul ke servis? SERWIS. Betul lah. Aku salah ejak. Servis sebelum beli dan servis selepas beli. Ambil nota ni. Hilang fokus aku dengar suara Aki Aziza. Okay, so servis sebelum beli dan servis selepas beli. Apa maksud dia? Sebelum beli, kenal pasti pelanggan yang tepat. Bakal pelanggan tepat. Korang kena kenal pasti. Siapa pelanggan tepat aku? Buat sesuatu untuk buat mereka jatuh cinta kepada anda. Selalu live, bagi free. Selalu live, bagi free every day, bagi apa-apa. RM5 tu RM1 pun boleh. Bagi free. Berikan barang percuma ke media sosial, berikan e-book percuma ke, berikan video percuma ke, cara memasak. Korang dah banyak pes makanan. Kita dekat 30 lagi nanti akan keluar pes makanan. Aku tengok korang hari-hari post di dalam pes group. Masak ini, masak itu. Kenapa korang tak buat video? Lepas tu edit sedikit, post lah. Bagi menu macam mana cara menggunakan pes makanan ayam kurma dengan hanya 10 minit. Nombor 1, apa korang kena lakukan? Potong ayam dahulu. Kalau ada bulu-bulu dia dekat punggung tu, cabut. Ini ada cerita. Aku punya tim je tahu pasal bulu-bulu kat punggung ayam. Punggung ke ayam? Yelah, kalau sahabat panggil macam tu. So cabut, bersihkan dulu, keluarkan semua. Lepas tu second, kedua, korang edit. Masukkan pes makanan. Hasil, si pula. Tengok. Tada! 8 minit siap, jom makan. Settle. Kenapa tak buat benda tu? Okay? So, resepi masakan dan lain-lain. Tutorial makeup, tutorial buat tudung dan sebagainya. Hari ni akak, kita jual tudung contoh. Hari ni akak nak ajar korang macam mana teknik mengikat tudung. Cara dia adalah first kali letak macam ni supaya owning dia kat depan. Lepas tu masuk bawah sini. Lepas bawah di sini, lilit sedikit ikat dan tarik sampai dia mati. Itu contoh. Buatlah semua benda-benda macam tu. Belajar dari Khairul Amin. 4 tahun dia bagi menu masak orang free. Dan lepas dia keluarkan dia punya sambal apa jadi. Faham tak? Betul lah Cikgu Farida. Memang ada bulu pun tak perasan. Tapi dah bakar hilang lah. Ini korang jangan tanya buat macam tu. Okay. So selepas beli, berikan diskaun untuk pembelian ketiga ke atas. Sebagai pelanggan tetap. Dia jadi pelanggan. Ingat ya. Customer, pembeli dengan pelanggan identiti berbeza. Kalau dia dah beli 2-3 kali, korang dah boleh masukkan dia di dalam korang punya buku sebagai pelanggan. Korang kena ada buku pelanggan. Pelanggan, pembeli. Pembeli ada banyak, pelanggan sikit. Tapi bila dah ada list dalam pelanggan, dia dah beli lebih daripada 3 kali, bermaksud dia pelanggan. So korang kena design apa perkara korang nak buat supaya dia makin jatuh cinta dengan korang. Jika mereka dah beli lebih dari 5 kali, kira margin anda dan berikan surprise hadiah ketika mereka membeli kepada anda. Maybe produk free kan dan sebagainya. Macam kita ke entry, kebiasaan kita akan masukkan dalam kotak. Bagi air ke apa sebagainya. Kita tak boleh nak bagi free semua sebab terlalu ramai. So kita bagi surprise dengan beberapa kaedah lah. Asingkan mereka ikut negeri. So korang ada data pelanggan, asingkan. Ambil buku. Oh ni alamat dia Kedah. Tulis Kedah. Ini Kelantan. 14 negeri je kot. Kalau itu pun malas nak tulis, aku tak tahulah. Baik kau ambil tudung tu, buat lilit semua tu. Macam tu. Asingkan mereka ikut negeri dan sentiasa peka apa yang berlaku di negeri tersebut untuk anda sentiasa berhubung dengan mereka. Tiba-tiba dekat Kedah hujan lebat. WhatsApp. Ambil buku. Siapa kat Kedah? Oh ni, Assalamualaikum Ira, macam mana kat Kedah? Dapat berita TV3 tadi hujan lebat. Akak doakan Ira dekat sana sihat walafiat. Tudung dekat jemuran dah angkat ke? Contoh. Okay? Itu contoh. Alright, so letak. Tengok isu-isu semasa viral. Tiba-tiba ada viral orang yang main apa tu?
buat demo main lumpur tu, budak-budak yang main lumpur tu kan, yang acara balapan seterusnya, dia pusing-pusing-pusing. Tengok, diorang dari mana ni? Oh, Melaka. Siapa customer aku kat Melaka? Ambil video tu, hantar ke akak tu. Korang kan banyak jumpa video lawak-lawak, kenapa tak ambil benda tu hantar kat customer? Hantar kat korangnya pelanggan. Assalamualaikum kak, minta maaf banyak-banyak saya nak hantar satu video. Video ni buat saya gembira dan buat saya ketawa. Saya send dengan akak supaya semoga dengan video ni boleh buat akak tersenyum dan ketawa. Terima kasih kak, bye. Settle. Ha. Top nama Ira, CS sebut dan jadikan contoh. Ha. Nampak? Clear tak? Korang kan suka share ayat-ayat motivasi, ceramah-ceramah lucu-lucu dekat dalam grup. Ambil benda tu hantar kat pelanggan. Kalau kau gembira dengan benda tu, kau dapat sesuatu, hantar kat dia, bagi ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni akak ada jumpa satu video, kebetulan orang hantar ke akak. So akak rasa benda ni bermanfaat untuk Ira. So Ira, dengar sampai habis. Semoga video ini boleh buat anda tersenyum. Okay, bye. Sudah, settle. Nampak sesuatu? Okay? Okay, yang seterusnya adalah mulut ke mulut. Tinggal sedikit dan nak habis dah. Mulut ke mulut. Korang jangan salah faham mulut ke mulut. Ini adalah marketing mulut ke mulut versi digital. Korang ni bila saya sebut marketing mulut ke mulut, korang cuma fikir yang mulut-mulut bercerita ni. Itu itu zaman kuno. Kita sekarang bercerita zaman baru. Zaman baru adalah mulut ke mulut versi digital. Apa dia versi digital? Facebook. Korang nampak tak sekarang? Kadang-kadang berita buletin utama pukul 8 keluar. Facebook dah awal dapat dah. Orang tak tengok berita dah sebab Facebook lagi cepat. Facebook tu sebenarnya adalah mulut ke mulut lah. Buat konten kepada pembeli untuk berikan hadiah dengan mereka posting di media sosial mereka mengenai servis dan produk anda. Setiap 1 bulan beli satu produk. Contohnya produk ni, minyak wangi Coach. Contoh, beli satu produk minyak wangi. So sebulan sekali saja, beli satu produk satu saja. Bila korang dah post kepada dia, dah hantar, Assalamualaikum, dah dapat barang ke dah? Boleh ambil gambar? Nanti post kat Facebook. Akak ada buat bulan ni. Bulan ni, siapa yang beli dengan akak, kalau post kat Facebook, tolonglah akak untuk promote sekali sebab saya ni tak ada income. Time COVID macam ni, korang boleh pula bermulut-mulut manis dengan laki korang yang minta duit. So dengan pelanggan pun sama juga. Yang lelaki tu boleh pula mulut manis nak beli drone lah, beli helikopter lah, kapal terbang lah. So time ni guna juga mulut-mulut manis tu. Assalamualaikum kak, barang dah sampai kak. Kak boleh tak kak tolong dengan saya? Tapi bulan ni saya ada buat konten kak. Kalau siapa-siapa pembeli yang tolong saya untuk promote, akak tolonglah saya. Time COVID ni, inilah pendapatan saya ni. Saya nak tambah pendapatan untuk anak-anak saya untuk simpan. So kalau akak bertuah nanti, kalau akak post nanti, akak screen kat saya doakan akak bahagia, saya doakan rezeki akak makin naik, saya doakan akak bahagia dunia akhirat dengan suami akak setia sepanjang hayat sampai teman kat syurga. Aku guna ayat tu. Kalau akak menang nanti kan saya bagi minyak wangi ni. Contoh, inilah konten mulut ke mulut. Sebab kenapa kuasa mulut ke mulut ni dia lebih power daripada iklan TV? Sebab pengaruh rakan sebaya. Pernah tak korang kalau nak beli apa-apa akan tanya kenalan? Aku nak belilah beg tu. Beg apa ya? Okey. Aku nak beli baju lah. Baju apa? Okey. Kawan kau akan beritahu. Kau beli baju macam ni. Baju tu bagus. Aku dah beli dah. Beli. Percayalah korang akan beli baju dia cakap. Sebab orang yang cakap tu adalah orang yang korang kenal. So dekat Facebook, kalau pelanggan korang post, kenalan dia, kawan-kawan dia yang satu pejabat dengan dia, yang kenal dengan dia, akan lebih trust. Dan dia tag anda dekat Facebook. Inilah mulut ke mulut. Digital. Faham Alright. Okay. So, nak income naik, maka community kena naik. Jangan stop lakukan 2 benda ni. Sorry saya ambil masa korang sekejap. Jangan stop lakukan 2 benda ni. Show result. Show result, recruit new member. Jangan stop. Kau tahu tak? Korang tahu tak kenapa income bonus korang menurun? Kadang-kadang naik, kadang-kadang menurun. Sebab 2 ni korang tak buat. Dia bukan pasal orang tak beli ke apa. 2 ni korang tak buat. Termasuk saya lah. So kita nak baiki benda tu bermula malam ni.
show result. Result korang sendiri. Result korang sendiri saya tunjuk tadi 10 perkara tu. Itu result korang. Barang sampai, post, orang nak beli, post, itu result korang. Dan juga income korang juga yang korang dapat result korang. Yang ketiga adalah result you team. Korang punya team, minta diorang lakukan benda sama yang 10 tadi tu. Non-stop everyday, lakukan benda sama. Okay. Kedua, recruit new member. Jangan stop recruit pelanggan baru sampai korang menemui target yang sebenar. Kalau kau target sebulan 10,000, sekurang-kurang kau kena ada berapa pelanggan, bukan pembeli. Ingat, pelanggan. Kalau kau nak ada sebulan RM10,000 ataupun RM10,000, bermaksud kau kena ada, contoh, kau kena ada 1,000 pelanggan. Tapi kena ingat, bukan 1,000 pembeli. 1,000 pembeli, dia belum tentu akan bagi kau income bersih 10,000. Faham tak? So korang kena ada 1,000 pelanggan, bukan pembeli. Kan saya dah cerita tadi, dia dua identiti yang berbeza. Alright, so non-stop lakukan benda ni. Ajar tim korang yang legend, yang branch kat agent dekat sini, ajar tim korang. Sebab tu kami di HQ, Intri, non-stop. Kami lakukan 2 kali. Train BOP, Business Opportunity, korang faham lah ya. Business Review. Business Review kita lakukan 2 kali seminggu. So kalau korang ada team, ada prospek, masukkan dalam grup ni, aku yang akan tolong terangkan. Okay, so ni contoh, saya tu bagi contoh pada korang, contoh result lah. Kenaikan Mei. Korang-korang nampak ni cikgu dua-dua ni Cikgu dah lah gaji diorang pun 4-5 ribu pun dapat income bersih macam ni. Ini tidak termasuk untuk runcit tau. Untuk runcit diorang ni dah masuk poket dah. Untuk runcit diorang ni boleh tahan. Ini bonus yang HQ berikan pada diorang. Masuk ke akaun, esok lah apa hari bulan akan masuk. Nampak peningkatan-peningkatan tu. Ini contoh result yang korang kena sentiasa tunjukkan diri korang dan juga tim. Okay. So ini pun sama juga, peningkatan 2,000 kot, tidak termasuk untung Hidayah daripada Melaka. Tadi Cikgu Farida dengan Cikgu Natiza. Alright. So macam mana nak naikkan ni Cikgu Farida? Macam mana nak naikkan ni Cikgu Natiza? Untuk bulan ini supaya dia sustain. Ini 2 je. Saya dah tunjuk lah tadi cara dia. Lakukan 2 ni. Saya ada send kan. Siapa yang ada poster semua saya ada send panduan. So ikut panduan tu. So sama juga Hidayah. Macam mana nak naikkan dia? Ikut, buat yang 2 tadi. Bagi anda yang bukan business entry, korang boleh ambil bahan ni. Guna, pakai. Sama juga ni Ustaz Asnul. Okay, Ustaz Asnul. So, sekejap Kenapa? Agent, ada orang call saya. Sekejap. Alright. So sama juga macam ni, Ustaz Asnul dia mengajar dekat dekat ni. So ni semua yang anda nampak, semua ni tanpa modal, tanpa MOQ, tanpa pegang stok, tanpa keluar rumah, tanpa modal, tapi untuk label stok atau agent. Okay. So saya nak jemput sekejap Ustaz Asnul untuk dia share kepada anda tentang macam mana, apa yang dia lakukan. Sebab Ustaz Asnul ni saya nampak dia konsisten. Dia konsisten dan income yang anda nampak ni, bagi anda yang intri, anda tahu ini semua datang daripada 100% agent dia. Dia tidak ada stokis, dia 100% agent. Alright. So mana Ustaz Asnul ni? Saya tengah mencari Ustaz Asnul. Mana dia? Kita tunggu dia sekejap. Sekejap saja dan nak habis. 24 dah. InsyaAllah dalam 10.40 settle lah. Dan korang juga boleh bertanya dekat Ustaz Asnul, apakah yang dia lakukan? Apakah saya nak berkongsi apa yang dia dapat lah. Allah baraus. Mana dia ni Ustaz Asnul ni? Ustaz Asnul. Siapa naik? Siapa kau akan naikkan Maisara tu? Siapa lah ni kot? Sekejap kita tunggu. Okey, dia dah masuk dah. Assalamualaikum Ustaz. Aku yang tak dengar suara Ustaz sekarang ni. Masalah dia. Segi audio aku ni kot. Speaker. Hello? Aku memang tak dengar. Ustaz? Test.
aku yang tak dengar suara Ustaz sekarang ni, masalah dia. Segi audio aku ni. Tes. Korang dengar ke suara Ustaz? Korang dengar tak suara Ustaz? Apa sebab saya tak dengar suara Ustaz ni? Kejap Saya tak dengar suara Ustaz. Korang dengar tak suara Ustaz? Apa sebab saya tak dengar? Audio, speaker, kena. Tes. Okey je. Kejap tes. Internal speaker. Ustaz. Ya. Oh, lah. Aku lupa add. Ustaz apa pasal? Keluar. Ustaz, dia terkeluar pula. Dia dah masuk dah. Okey, aku tak add dia tadi. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, kat mana ni? Dekat rumah CS. Batang Kali. Alright. Batang Kali Selangor. Sebelum tu tanya Batang Kali Selangor. Okey, tanya Ustaz sebab berlaku peningkatan, kalau tak silap saya tahun ni dah 10,000 total bonus kan, campur semua dari bulan 1. Alhamdulillah, terima kasih CS, betul tu. Banyak lah. Tak keluar modal, tanpa MOQ, kadang-kadang dekat rumah tengah mengaji pun sel naik, betul? Betul. Okey, cuba kongsi dengan mereka ni Ustaz 8 perkara yang Ustaz lakukan betul dan menyebabkan tim berkembang pun naik. Paling penting tim berkembang, berkongsi dengan diorang supaya diorang dapat, korang ambil nota dia. 8 perkara Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali, apa yang kami buat, sebab kami buat bisnes ni suami isteri. So first sekali macam yang saya cakap tadi, belief ataupun trust, yakni percaya, yakin dan percaya kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Pertama sekali percaya bahawasanya Allah Ta'ala ni boleh buat kita berjaya. Itu benda yang paling utama sekali. Benda yang paling utama sekali untuk kita kena tanam lah. Kita jangan ragu-ragu. Kalau kita tengok orang lain berjaya, maksudnya kita pun boleh berjaya. Kalau kita belum berjaya, bermaksud kita sedang melalui proses untuk berjaya, asal sahaja kita masih percaya. Saya suka buat ayat percaya untuk berjaya. Kalau percaya, insya-Allah berjaya. Kemudian percaya pada diri yang kita pun boleh berjaya. Percaya pada Allah tu yang pertama. Yang kedua, kena percaya pada diri. Yang ketiga, percaya pada founder. Bahawasanya founder ni memang nak kita berjaya. Jangan skeptikal, jangan syakwasangka, jangan ragu-ragu, okey. Kemudian kita kena percaya pada tim kita. Yang tim kita ni pun boleh buat terbaik. Kemudian percaya pada produk. Produk yang ada dekat tangan kita ni bukan kaleng-kaleng. Dia produk yang, bahkan produk kalau keluaran interi ni dia ada clinical study, dia ada logo, dia telah dipatentkan, dan semua tu memang membuktikan bahawasanya produk tu yang berkualiti. So sepatutnya kita percaya pada produk tu dia bernilai tinggi. Itu yang pertama, pecahan daripada percaya. Yang kedua, fokus. Fokus maksudnya kita tumpu kepada apa yang kita sedang buat. Okey, isu dia bila kita sedang buat satu perkara, tetapi bila kita dalam perjalanan tu kita nampak ada benda-benda lain, itu yang akan mengganggu fokus kita. So kita diajar dalam solat kita khusyuk, macam tu juga dalam berniaga ni, terutama sekali, especially dalam berniaga ni, kita akan sentiasa terganggu fokus kita. Kita akan tersilau, kemilau dengan sana lebih baik, sana lebih baik. Tapi tak, kita kena fokus dan tumpukan pada apa yang ada di tangan. Istiqamah yang ketiga, tetap teguh, sebab istiqamah ni lebih baik daripada 1000 karamah. Yang keempat, jaga hubungan dengan Allah sebagai Rabb kita, dan jangan lupa jaga hubungan dengan makhluk sesama manusia. Manusia ni keluarga kita, jiran tetangga kita, sahabat handai kita, kerana dalam silaturahmi, ingat ni, dalam silaturahmi tu ada rezeki. Kalau kita putus silaturahmi, maka terputuslah rezeki. Dan yang kelima, oleh kerana ini bisnes suami isteri, so saya sendirilah, saya sendiri suka untuk biasa mudahkan orang lain, terutama sekali isteri kita, sebab kita berniaga suami isteri, dia pun nak jaga anak, so kadang-kadang kita kena bertolak ansur, bantu isteri kita jaga anak, bantu kerja kat dapur, bantu kerja rumah. Bahkan bila kita bantu isteri kita ni,
Mudah-mudahan kita dapat apa yang Nabi sabdakan, yang terbaik di kalangan kamu ialah yang terbaik kepada pasangan dia, ahli keluarga dia, isteri dia. Kita nak jadi manusia yang terbaik, tangan di atas yang terbaik, yang sentiasa memberi tanpa tapi, tanpa nanti dan tanpa henti. Kita mulakan dengan yang ini dulu, insya-Allah. Kemudian yang keenam, tunaikan zakat dan istiqamah sedekah subuh. Itu jangan lupa. Sebab ini memang selalu CS Cikgu Sudirman akan ingatkan untuk sedekah subuh ni. Dan insya-Allah dengan konsisten buat ni, mudah-mudahan kita dapat doa malaikat dengan sebab sedekah subuh. Yang ke-8, bebaskan diri daripada hutang. Kerana dengan bebasnya kita daripada hutang, jiwa akan tenang. Dan hanya jiwa yang tenang akan menang. So kalau kita ada hutang dengan siapa-siapa, kita utamakan, jadikan ia prioriti, keutamaan untuk kita langsaikan sesegera yang boleh. Dan yang ke-9, sentiasa doakan, raikan serta rasa gembira dengan kejayaan orang lain. Walaupun dia sahabat seperjuangan kita. Maksudnya dia ni kita sama-sama bersaing. Tapi bila dia berjaya, kita doakan untuk dia, kita raikan dia. Kerana kegembiraan yang kita beri, pasti kegembiraan itu akan dibalasi. Bila kita doakan pada orang, malaikat akan doakan pada kita. Dan yang ke-10, akhir sekali, yakin dan percaya setiap tindakan kita ni pasti Allah Ta'ala tak akan persiakan. Walaupun belum ada hasil lagi sekarang, pasti Allah Ta'ala akan berikan kejayaan. So buat dengan sungguh-sungguh semata-mata kerana Allah. So itu 10 tips yang Alhamdulillah kami laksanakan. Banyak lagi tips yang kami tak amalkan, ini baru 10 je. Itu CS. Alright, thank you Ustaz sebab share malam ni. Thank you banyak-banyak. Kita dah terlebih masa tapi dia punya perisian memang sangat-sangat hebat. Alright, so terima kasih banyak-banyak Ustaz. Saya doakan semoga berjaya. Amin. Bye-bye. Amin. Dia keluar dah. Okay, kita teruskan sikit lagi. Ustaz tak keluar lagi tu. Dia masih ada dekat ni. Mana ada nota aku tadi? Jap. Allah Akbar. Kita ada sikit lagi kita punya bahan. Dalam 2 slide lagi, 3 slide. Sebelum kita tamat. Mana dah tadi saya punya bahan? Sekejap saya tak jumpa dah saya punya bahan. Share. Tengok. Okay. Aku guna ni lah kot. Ni ke? Ke yang ni? Share screen window. Alright, dah. Okay, anda nampak Okay. So ni. Okay. So yang seterusnya adalah perkongsian Ustaz dah. Recruit team. Ini tinggal sikit. Recruit team. Nampak Sekejap saya tengok dulu kat handphone saya. Takut korang tak nampak pula. Okay. Recruit team. Recruit team ni sebenarnya adalah dia ada 2, iaitu pengguna produk dan kedua adalah orang yang sama karakter dengan anda. Ini nombor 2 ni saya nak share dengan korang. Powerful ni nombor 2 ni. Nombor 2 ni sangat powerful. Okay. Nombor 1 adalah jadikan diri mereka sendiri sebagai testimoni. Ini untuk pengguna produk. Bila diorang dah guna produk, untuk kita tarik dia jadi tim kita, jadi agent ke, jadi apa semua, first jadikan diri mereka sendiri sebagai ajak mereka jadi agent anda, dan seperti dalam entry tanpa modal, dan jika nak beli untuk diri sendiri walau unit pun still dapat harga agent, berbaloi. Dan jadikan diri mereka sendiri sebagai testimoni. Sebab tim yang power adalah pertamanya adalah datang daripada pengguna produk. So selepas kelas ini korang kena nampak korang punya pengguna. Siapa yang korang rasa sangat sesuai untuk menjadi ejen korang. Jangan takut rugi. Sebab bila dia jadi ejen, apa akan jadi? Dia akan memperkenalkan pada orang lain bila dia nampak peluang. So community korang tu akan berkembang. Tapi bincang dengan dia lah, nak tak jadi ejen. Tapi bagi syarat dia, nak tak jadi ejen, tapi bantu saya untuk promote. Bantu saya untuk bagi tahu kawan-kawan. Saya akan bagi ayat, saya akan bagi poster, boleh tak hantar ke kawan-kawan. Tapi kalau dia sekadar nak jadi ejen untuk dapat harga murah, itu terserah pada anda. So kena kreatif dekat situ. Okay? Kena kreatif dekat situ. So yang kedua adalah manusia sama watak seperti anda. Mari kita buat latihan dulu. Tak payahlah buat latihan dah 10.50 dah, 10.20, 10.30. So tak payah latihan. So manusia sama watak. Apa maksud manusia sama watak? Korang tulislah. Saya nak korang tulis. Cuba korang tulis korang punya watak. Contoh macam saya. Tak payah tulis. Tapi tulislah kat nota korang. Contoh macam saya. Saya cikgu. Watak saya cikgu.
Yang kedua adalah saya pendiam. Orang tak tahu, saya sebenarnya pendiam. Kalau kat kelas, time bercakap, tapi saya sebenarnya adalah seorang pendiam. Saya tak suka berjalan, saya tak suka, kalau dekat KL ni saya cuma keluar pergi beli barang ataupun tengok wayang. Yang lain saya suka berkurung dekat rumah. Itu watak saya. Okay, so memang orang nampak macam banyak yang cakap, tapi sebenarnya kurang. Saya suka menyendiri, hidup saya suka menyendiri, bukan menyendiri, entahlah. Saya jenis suka yang belai ikan, tengok ikan, taman. Saya ada taman kan, saya belai ikan, belah burung. Saya jenis macam tu. Dan saya pemalu. Itu watak saya lah. So anda kena tulis. Tapi paling penting adalah watak saya bekas cikgu. Saya adalah seorang cikgu. So kita tengok ni. Formula WYS. What is strong? Sebab tim yang power adalah tim yang ada kesamaan dengan anda. Tulis ayat ni. Tim yang power adalah tim yang ada kesamaan dengan anda. Bila anda mencari tim yang ada kesamaan dengan anda, korang akan strong. Jadi dipanggil what is strong. Korang kena kenal apa aku punya strong. So bila korang tahu korang punya strong, korang akan cari tim yang sama. Ini sebagai contoh. Siapa anda? Cuba tulis apa kelebihan yang ada pada diri anda yang tiada pada orang lain. Nanti korang buat latihan lepas ni. Bayangkan diri anda berdiri depan anda dan anda lihat diri anda sendiri. Cuba listkan siapa dia tu, apa kekuatan dia. Korang print screen ni, nanti buat sendiri. Saya bagi contoh lah diri saya. Saya ada ijazah. Seorang bekas cikgu. Saya boleh bercakap. Saya adalah label pemikir. Saya mempunyai follower IG yang ramai. Saya ada brand saya sendiri dikenali. Selepas dapat kekuatan tu, listkan bagaimana kekuatan tu akan bantu anda. Saya bagi contoh, cikgu. So saya kena cari cikgu-cikgu untuk jadi tim saya. So kekuatan saya adalah, karakter saya adalah seorang cikgu. So saya kena cari yang sama watak dengan saya, iaitu cikgu-cikgu untuk jadi saya punya tim. Sebab bila sama-sama cikgu, contoh macam cikgu Farida dengan cikgu Natiza, dia akan lebih tahu situasi dalam sekolah. So dia cikgu. Cikgu, dalam bilik guru kan ada cikgu-cikgu cikgu-cikgu Kak Kia yang jenis menjual Tupperware. Kau ajaklah dia. Macam cikgu Farida dia beritahu kawan dia dekat sekolah lain lah. Sebab tu dia tahu. Kedua, cikgu Farida akan tahu dekat setiap sekolah akan ada kelompok-kelompok macam ni. Itu cara dia. Dia lebih memahami situasi dalam sekolah. Lepas tu ada student. So bila cikgu Farida dengan cikgu Nazir sebagai contoh, bila dia cari tim di kalangan cikgu, dia akan lebih memahami situasi dalam sekolah tu. Sebab dia orang karakter yang sama. Itu what is strong. So cikgu Farida dengan cikgu Natiza atau siapa-siapa cikgu dalam ni, cari ejen di kalangan cikgu. Barulah korang akan selari. Ataupun tiada masalah cari orang luar juga, tapi saya kata ini kalau nak strong. Kalau cikgu dekat Selangor, dekat Kelang ada berapa sekolah? 50 sekolah. Setiap satu sekolah ada satu cikgu jadi ejen atau branch. Setiap satu sekolah, kalau buka nanti sekolah paling sikit student 500. 500 kali dengan 10, 50, bukankah dah berapa dah? 25,000 bakal pembeli. Dan lakukanlah strategi, bincang sama-sama. Sama-sama cikgu, buat meeting. Apa kita nak buat? Jom kita bincang. Itu contoh. Itu contoh, saya bagi contoh. Semua yang dalam ni cikgu boleh ambil nota tu. Ustaz madrasah, Abang Jubah ataupun Ustaz Asnul. Saya nak ajak semua ustaz di madrasah bina income. Jom kita bantu madrasah. Nak bayar bil elektrik apa semua, apa kata kita bina income sama-sama. Kita menjual tanpa modal kot, tanpa MOQ. Siapa kita nak jual? Mak ayah pada student kita. Atau kita jual pada orang luar, kita beritahu pembelian anda, keuntungan anda, kami akan sumbangkan kepada contoh bil air madrasah, kepada gaji-gaji cikgu mengajar. Guna itu, sebab tu saya kata what you strong. Lepas tu kalau anda adalah serumah berjaya yang buat setiap bulan 500 ke 1,000, itu kekuatan anda. Gunakan diri anda untuk ajak serumah lain. Akak serumah macam kau. Kau tengok akak punya income ni. Jomlah kita sama-sama buat. Contoh Siti Nurmaliza ada tak malam ni? Contoh Kak Cik, serumah. Ataupun bekas kerja kerajaan tapi sekarang dah jadi bisnes. Ajak kawan-kawan, walaupun income 500, it's okay. Jomlah. Tengok saya pun buat macam ni. Kesamaan. Pandai, kalau korang jenis pandai memasak, gunakan untuk tarik orang join grup memasak. Itu dipanggil what strong. Kau kena cari punya kekuatan.
Lepas tu edisi Aidil Adha. Ni last. Kita akan minggu depan kita akan ada 3 produk ni akan keluar. Yang mana dia akan keluar untuk edisi Aidil Adha. Ni untuk saya punya team Untuk saya punya team apa kat poket saya ni. Quotes push. Kat poket saya ni, baju ni saya pakai pergi ESQ. Saya tak cuci lah kot baju ni. Sebab pakai sekali je. Tiba-tiba dalam ni aku jumpa satu kertas. Dia tulis, dekat ESQ ni ada satu program untuk orang tulis kita punya kekuatan. Sumpah lahi ta'ala, tengok ni. Saya tak sangka benda ni. Ini benda bukan plan ya. Lillahi ta'ala, tak ada plan-plan. Bila saya buka, saya terbaca dia tulis. Kuat Sudirman, anda adalah seorang yang kuat semangat, berani, yakin, berani bangkit, pemurah, ikhlas. Definisi yang betul untuk ayat, kalau jatuh bangkit balik lagi kuat. Ni partner saya masa ESQ. Terjumpa pula dekat poket saya ni. Letak sini ya. Okay, so insyaAllah minggu depan kita akan keluar untuk edisi Aidil Adha. Kita akan ada nasi Arab, nasi tomato dan nasi dagang. Nasi tomato dengan Arab ni dah confirm. Nasi dagang saya belum boleh confirmkan. Tapi 2 tu dah confirm. Yang mana ini kita punya nasi paste nasi Arab Medi. Kita akan keluarkan minggu depan. So rasa sebenar Madinah, yang mana benda ni anda boleh dapat sebelah kiri. Dia boleh makan sampai 4-6 orang. Saya dah ukur 7 orang pun sebenarnya boleh. 100% bahan diguna adalah nasi daripada Arab. Ini keistimewaan kita, memang kita guna bahan yang 100% daripada Arab. Bukan Malaysia punya. Kita ambil yang Arab punya. Tanpa rendam beras, tak payah rendam beras. Tanpa goreng ayam, lebih sihat untuk orang tua kita. Tak payah minyak-minyak bagai. Ada cara dia. Saya akan bagi kau resipi dia nanti. Tiada pewarna tiruan. So pewarna tiruan ni sebenarnya tak berapa elok. So kita tidak menggunakan pewarna tiruan. Tapi nasi tu akan still ada warna, tapi warna semula jadi pada bahan yang digunakan. Tidak ada penambah. Tanpa buat sambal. Sebab kami berikan anda sekali dan sambal 100% resepi orang Arab. Tak payah buat sambal. Sebab dalam ni kita dah bagi dah sambal tu. Dan sambal tu memang 100% resepi orang Arab. Arab yang buat. Tak perlu pakai oven. Tanpa kuali. Tak payah pakai kuali. 10-18 minit siap. Hari tu saya buat 13 minit siap. Mempunyai pengiktirafan daripada Mardi. Dan setiap belian kita akan bagi percuma kurma ajwa. Dan ada barang lagi saya akan bagi percuma. InsyaAllah minggu depan akan keluar kita punya ni. So korang boleh standby, korang boleh gunakan data-data yang sedia ada untuk WhatsApp diorang. Bila keluar nanti kita gunakan untuk hari raya. So korang boleh tengok kat tepi tu saya ada letak Kaabah. Selamat menyambut hari raya Aidil Adha. Ini memang sedap, seriously sedap. Untuk saya dapat resepi ni, saya jadi eksperimen tikus makmal. Saya makan lebih daripada 10 jenama yang ada dekat market. Dan akhirnya saya ambil yang ini bila mana saya puas hati. So saya umumkan malam ni. Ada lagi tomato tapi saya tak masukkan gambar dia dalam nasi tomato. So itu semua pun sama juga. Dia akan siap dalam 10 ke 15 ini. Ini adalah untuk edisi Hari Raya Aidil Adha. Dan kita akan hantar ke Sabah Sarawak juga minggu depan. So itu sahaja untuk malam ni. Ada soalan habis sudah. Itu sahaja malam ni. Saya harap korang dapat ilmu yang bermanfaat untuk malam ni. Untuk korang gunakan. Dan jangan lupa hari Jumaat ni kita akan ada review bisnes untuk anda yang mencari-cari bisnes ataupun nak mencari peluang berniaga tanpa modal. Anda tanpa modal tapi level untung anda still di level orang macam orang yang ada modal. Bukan dropship Dropship sebenarnya level untung dia kecil. Ini tak. So tanya kepada anda semua, jangan give up, ambil ilmu. Thank you semua, saya doakan 10.44 ni masih lagi belajar, alhamdulillah. So cantik packaging, yes. Tapi saya tak gemuk pun, tak gemuk. Sekejap lagi aku berdiri, aku angkat baju, tengok aku punya perut. Tapi tak kalah dengan Ustaz punya perut lah. Ustaz punya perut lagi besar. Soalan macam mana CS makan banyak tapi tak naik badan? Oh, tu tanya Muhammad Nazrin tu. Muhammad Nazrin tu saya punya penasihat untuk badan. Dia trainer gym saya. So dia banyak bagi tips lah untuk makan. Kurangkan korang jangan risau, kita menggunakan beras basmati grade A. So beras basmati ni dia adalah beras diet. So korang tak risau makan nasi tomato dengan kita punya ni. Dan lupa nak beritahu, margin untuk stokis agent setakat ini adalah yang paling besar di pasaran. Untuk nasi-nasi tadi yang ada basmati semua, setakat ni margin untuk stokis agent adalah yang besar di pasaran. Maksudnya margin korang tinggi. Sama yang korang punya tinggi. So tunggu minggu depan. InsyaAllah benda ni kita orang plan dari bulan 2 lagi sebenarnya.
di semasa kami buat brand 165 Kitchen, kita dah listkan dah apa yang kita akan keluarkan. Alright, so kita untuk dapatkan mardi tu pun ambil masa berbulan. So akan ada nanti dekat kotak kita lah. So itu sahaja untuk malam ni. Thank you. Ada soalan? Tak ada soalan. So paling penting ambil ilmu dan manfaatkan, insyaAllah. Okay, sorry, ada satu nak tunjuk. Tapi benda ni belum siap sepenuhnya. Perlukah saya tunjuk? Tak apa, saya tunjuk. Benda ni belum siap sepenuhnya, tapi saya akan tunjuk juga dekat korang. Korang boleh tengok dekat screen. Saya akan tunjuk juga malam ni. It's okay, tak ada masalah. Astagfirullahaladzim, stop share pula. Share Chrome. Ni dia. Alright, saya dah tunjuk. Anda boleh nampak di dekat sini. Ini ada dalam web intrimall.com. Sebenarnya sudah live. Korang boleh search dekat korang punya handphone. Korang boleh type intrimall.com. Alright, ini kita punya ni. Dan kita punya ni kita sebiji macam Amazon. Kita menggunakan teknologi sistem yang macam Amazon. Anda boleh nampak dekat atas ada login dengan register. Korang boleh nampak kat bawah apa produk. Dan saya akan beritahu nanti why ada banyak produk dekat dalam ni. Why ada banyak produk kat dalam ni. Saya akan umumkan nanti bila mana benda ni dah ready sepenuhnya untuk saya buat kelas. Anda boleh tengok kat tepi ada fashion, elektronik, future, bedroom, living room, bedroom. Ada banyak sebenarnya. Macam saya beritahu 2 minggu yang lalu. Misi saya di dalam Intrimall ni akan ada 2,000 produk yang mana anda semua akan menjadi usahawan, menjadi ejen, menjadi stokis kepada semua produk ini yang merangkumi beberapa negara juga. Saya nak pergi jauh. Saya bukan nak main dekat Malaysia saja. Saya nak pengedar saya ni akan datang income dan kita menjadi peneraju. Bagi korang yang join, yang awal-awalnya akan jadi peneraju. Korang boleh search intrimall.com. Korang akan nampak tapi jangan register apa-apa dulu. Kat tepi tu ada logo register, jangan register. Korang tengok saja dulu, jangan tanya apa-apa kat grup. Tunggu benda ni sepenuhnya saya beritahu dah ready, baru korang akan nampak. Alright. So nak cari drone lah dalam Intri. So anda boleh nampak, anda boleh buka sendiri. Anda boleh nampak dan kalau anda track ni, anda boleh tengok ke bawah terus. Intri Mall, Malaysian Halal Mall. Why Malaysian Halal Mall? Sebab Malaysia ni sangat terkenal halal dia dekat luar negara. So kita nak jadi peneraju. Saya bawa korang bukan sekadar dekat Malaysia, kita akan bawa korang kepada negara luar. Yang mana semua negara-negara luar ni akan berada di bawah korang. Itu saya punya misi. So doakan saya, saya doakan korang juga sabar. Itu kunci dia, sabar. Benda ini bukan proses yang 1-2 hari. Dia ada banyak proses. Saya dah 2 hari semalam dengan hari ni, pagi ke petang, settlekan benda ni saja untuk jadikan terbaik kepada korang. So jangan post, jangan nak print screen lepas tu post kat Facebook, jangan. Jangan dulu, please. Saya merayu kat korang, jangan nak print screen, post tu post kat Facebook, jangan dulu. Korang dengar, korang nampak dulu, jangan ada post kat Facebook. Kalau ada yang post kat Facebook, aku block korang punya ID untuk membeli nanti. So nampak saja dulu, jangan buat apa-apa, jangan tanya apa-apa. Tapi inilah muka depan web kita dan juga akan ada apps dia nanti. Apps memang sudah live. Korang boleh install nanti dan segala penerangan saya akan tunjukkan kemudian. So, itu saja dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Macam mana nak tutup? Sekejap aku nak jawab ni. Boleh tak HQ membuat pengantaran barang cepat terutama sekitar Lembah Kelang, dengan ini dapat mengelakkan mak-mak stres menunggu produk. Aku cadangkan kat korang, kalau sekadar Lembah Kelang, korang keluarkan sedikit duit untuk runner hantar. Sebab kita HQ, kita memang ikut prosedur. Staff operation saya akan ikut prosedur untuk produk yang ready dekat market. Dekat store. Mana-mana yang bank in sebelum pukul 9 pagi, memang kami akan proses hari itu. Melainkan stok tak ada. Kami akan lakukan proses. Kalau lambat sampai, itu sebenarnya urusan kurier. Selalunya kurier. Dengan keadaan PKP sekarang. Saya perasan kurier ni, kalau jauh-jauh antar cepat. Tapi yang macam kat Lembah Kelang dekat-dekat, diorang ambil masa 2-3 hari. Aku pun pelik. Saya pun tak tahu kenapa. Yang jauh-jauh kadang-kadang 1 hari sampai. Kami post hari yang sama.
yang mana pasal tu dipost pada waktu yang sama. Tetapi yang jauh-jauh dapat dulu. Yang Lembah Kelang, yang dekat-dekat lambat pula. Aku pun tak tahu macam mana cara prosedur diorang. So itu saja. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana aku tengah mencari nak tutup ni. Bye.